Assalamualaikum. Okey, siapa yang ada bersama-sama cikgu? Boleh tulis hi, boleh wave. Waalaikumsalam. Okey, kita tunggu yang lain masuk Okey, selamat pagi Arasu. Amila, waalaikumsalam. Okey, semua boleh dengar suara cikgu ya? Okey, kita tunggu yang lain buku tulis nanti dulu. Cikgu nak buku teks dengan buku kerja. Ni. Buku kerja yang ini. Ada beli tak dekat koperasi hari tu? Dengan yang ni, buku teks. Okey, 5 orang je. Yang lain belum bangun tidur ke? Okey, kita tunggu kita tunggu lagi. Ramai lagi tak masuk ni. Okey, Hafiz. Selamat join kelas cikgu. Putri Aimi, selamat join. Okey, yang dah ada, okey boleh buka dulu buku teks muka surat 14. Okey, buku teks muka surat 14. Okey, yang ini. Okey, buku teks muka surat 14. Okey, yang baru masuk, cikgu ucapkan selamat datang. Okey, buka buku teks dulu. Muka surat 14. Okey, sementara tunggu yang lain masuk, awak boleh baca dulu Okey, selamat datang Iqmal. Okey, yang baru masuk boleh buka buku teks muka surat 14. Okey, kriteria reka bentuk yang baik. Okey, tak apa. Azura. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks muka surat 14. Okey, baca dulu. Sekejap lagi cikgu terangkan.
Okey, sama. Azura. Okey, nak cikgu mula dulu ke? Boleh cikgu mula sekarang? Okey, ready tak yang lain? Okey, kalau ready jawab ready. Okey, baca dulu. Baca muka surat 14 je. Okey, tak apa. Okey, sambil cikgu terangkan, sambil tu awak dengar. Okey, kita buka muka surat 14. Okey, sebelum ni kita dah belajar elemen dan prinsip reka bentuk. Okey, elemen dan prinsip reka bentuk ni okey, akan awak guna sampai bila-bila. Okey, setiap kali periksa. Okey, setiap kali periksa memang elemen dan prinsip tu sangat memang selalu keluarlah soalan berkaitan tu. Okey, untuk tingkatan 1 ni awak lebih belajar kepada cara ataupun ilmu basic, ilmu asas yang awak kena ada untuk mencipta sesuatu. Okey, reka bentuk dan teknologi ni tujuannya okey supaya awak yang belajar ni boleh mencipta sesuatu yang memudahkan tugas manusia. Okey, sebagai contoh awak tengok beg sekolah berat. Okey, jadi awak sebagai orang yang belajar reka bentuk ni apa awak punya solusi ataupun awak nak buat apa? Okey, contohnya sediakan roda dekat beg. Okey, sebagai contoh. Okey, jadi hari ni kita pergi kepada kriteria reka bentuk yang baik. Okey, ni kriteria reka bentuk yang baik. Okey, macam mana nak hasilkan barang yang baik? Yang pertama, kecenderungan inovasi. Okey, maksud inovasi itu, okey, awak tambah baik produk sedia ada. Okey, sebagai contoh, tengok gambar beg yang warna hijau tu. Okey, dia tak ada roda. Okey, bagi mengatasi beg berat, okey, terciptalah beg yang ada roda yang warna merah tu. Okey, seterusnya kreativiti. Kreativiti melibatkan idea baharu dalam menghasilkan produk reka bentuk. Okey. Okey, maksudnya kreativiti ni awak hasilkan barang baru yang tak ada dalam pasaran. Okey, contohnya tengok gambar kreativiti tu, itu apa? Bangku, kerusi kerusi rehat. Dekat sebelah kerusi tu ada tempat letak buku. Okey, jadi time rehat awak tak payahlah pergi dekat rak buku. Okey, pergi ambil buku kan? Malas kan? Jadi tak payah bangun. Okey, jadi terus ambil buku yang ada dekat kerusi. Okey, itu maksud kreativiti. Kreativiti dan inovasi bezanya. Inovasi adalah awak tambah baik produk sedia ada. Kreativiti ni awak cipta barang baru. Cipta barang baru yang tak pernah wujud. Okey, yang ketiga, kriteria reka bentuk yang baik ialah keaslian reka bentuk. Okey, pastikan reka bentuk tu asli. Okey, jangan tiru kawan awak yang lain. Awak macam tiru peksa, awak tengok jawapan dia macam tu, awak pun nak tiru sebab awak tak tahu jawapan dia. Tak boleh macam tu. Okey, keaslian. Okey, awak contoh nak hasilkan beg sekolah. Okey, janganlah benda yang sama, corak yang sama, bentuk yang sama. Okey, sebab tu syarikat-syarikat pengeluar bila dihasilkan barang dia kena patternkan. Okey, bila ada orang ciplak dia punya barang tu, dia boleh saman. Okey. Okey, yang keempat, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Okey, maksudnya barang yang terhasil tu mestilah berkualiti, tak cepat rosak, tak mudah hancur. Okey, cuba awak bandingkan, awak beli beg yang murah dengan beg yang mahal ataupun yang sederhana mahal. Okey, mana yang cepat putus? Okey, boleh bandingkan.
quality. Okey, kemudian kebolehpasaran. Kebolehpasaran tu bila awak dah hasilkan sesuatu, pastikan bila awak jual ada orang nak beli. Itu maksud kebolehpasaran. Okey. Jangan awak hasilkan sesuatu lepas tu orang tak nak beli. Okey, itu tak ada ciri-ciri kebolehpasaran. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, yang kelima, ergonomik. Ergonomik ialah ciri-ciri keselesaan pada sesuatu produk. Okey, biasa kalau kita nak beli kasut mesti kita cari yang selesa dengan kita punya kaki. Okey, tapi yang selalunya apa lagi selain daripada tu? Kerusi. Kita dekat sekolah duduk kerusi lama kan. Jadi kalau nak cipta kerusi untuk sekolah mesti yang ergonomik ataupun yang selesa. Okey. Setakat ni kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Faham tak? Ada 5. Okey. Mana yang tak faham boleh terus tanya. Okey, cikgu tunggu. Okey, semua boleh respon. Faham ke tak? Kalau faham boleh tulis faham. Cikgu tunggu. Sebab tak ramai kan? Okey, bagus. Iris Natasia. Okey, Iris Natasia faham. Okey, lain. S. Zainal faham. Alia faham. Bagus. Ikmal faham. Okey, good. Okey, cikgu boleh teruskan. Okey, Amila, bagus, faham. Okey, kita terus kepada muka surat 15. Okey, muka surat 15 ni nanti cikgu tak bagi kerja sekarang Okey, Hafiq, bagus, faham. Okey, muka surat 15 ni membina objek asas. Okey, membina objek asas. Cikgu takkan masuk hari ini. Okey, ini contoh yang tahun-tahun lepas. Ini contoh membina produk asas. Okey, Arasu faham. Bagus. Okey, ini contoh produk membina objek asas. Okey, kakak-kakak awak, abang awak yang buat dulu. Cikgu tunjuk je dulu, awak tak buat lagi awak tak buat lagi. Okey. Ini gabungan bentuk-bentuk asas. Bentuk geometri. Dia gabungkan. Okey, seterusnya buka muka surat 16. Teknik pembinaan objek. Okey, yang pertama pembenaman. Okey, pembenaman tu maksudnya apa? Okey, ini nampak ni petak ni. Okey, cikgu buka. Lepas tu cikgu masukkan ni. Ini maksud pembenaman. Sesuatu objek dimasukkan ke dalam objek yang lain. Okey, satu objek dimasukkan ke dalam objek yang lain. Cikgu masukkan dalam ni. Okey, ini pembenaman. Okey, seterusnya pembuangan. Okey, contohnya ini. Bentuk ni. Okey, asalnya dia bentuk segi 4 kotaknya. Okey, lepas tu dia buang jadi bentuk segi 3 ni dibuang. Okey, kita tak guna. Itu maksud pembuangan. Okey, apa maksud penyatuan? Penyatuan mencantumkan dua objek atau lebih. Okey, ni macam ni dah lebih. 1, 2, mana? 3, 4, 5. Okey, 5 objek. Okey, ni dia kata 2 atau lebih. Contohnya, cikgu gabungkan buku dengan ini. Ini macam ni. Ini 2 objek. Boleh lah. Okey, ini penyatuan. Dia tak ada buang mana-mana. Dia ambil gam, dia lekat. Itu penyatuan. Okey. Biasanya boleh guna paku, boleh guna gam, boleh guna apa lagi? Skru,
Okey, dan akhir sekali peleraian. Okey, peleraian maksudnya awak leraikan objek menjadi objek yang lebih ringkas. Contohnya dalam buku teks, okey, dekat segi 4 tu dia buat bulat. Okey, kemudian bulat tu dileraikan. Okey, kalau yang macam ni peleraian ni, kalau yang macam peleraian ni awak boleh guna dua. Satu yang awak nak guna yang bulat ataupun segi 4 yang telah dilubangkan tu. Kita tak buang peleraian kita tak buang. Macam pembuangan tu segi 3 tu kita buang. Okey? Okey, faham tak setakat ni? Ada 4. Okey, kalau faham macam biasa tolong respon. Jadi cikgu boleh tahulah awak faham ke tidak. Okey? Okey, yang baru masuk Ima. Okey, selamat datang. Kita dah muka surat 16 sekarang. Okey, yang lain faham tak? Okey, bagus Iris. Okey, yang lain. Okey, yang lain boleh respon. Okey, kalau tak faham tanya je. Okey, tak faham tanya. Okey, bagus. Alia, Iqmal, Hafiq. Okey, faham. Ima, faham. Amila, faham. Okey, bagus. Okey. Okey, Arasu. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita masuk kepada kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, bagus Siti, Nur Nabiha. Okey, kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, tujuan utama reka bentuk ni untuk penghasilan produk sebenar yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Okey, walau sekecil-kecil barang awak hasilkan tetapi dapat memudahkan tugas manusia, itu dah dipanggil kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey. Okey, seterusnya jadi kita sebagai manusia bebaslah memilih yang sesuai dengan diri awak. Okey, sebab tu terhasilnya banyak produk di pasaran. Contohnya saya ambil bot pensel je lah. Bot pensel tu memudahkan manusia ataupun murid untuk menyimpan alat-alat tulis. Okey. Okey, itu sebab tujuannya dibuat. Tapi ada pelbagai bentuk. Ada orang suka yang ada tangkai, ada orang yang tak suka ada tangkai, ada orang suka yang besar, ada orang suka yang nipis. Okey. Okey, selamat datang Diana. Okey. Okey, jadi kita tengok kepentingan reka bentuk dan teknologi. Yang pertama, okey, A, menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Okey, bila kita asyik hasilkan barang je, okey, barang yang kita hasilkan tu semakin lama semakin memudahkan tugas manusia. Okey, jadi bila kita hasilkan barang produk-produk ni, jadi teknologi moden semakin berkembang. Okey. Okey, seterusnya B, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Okey, bila hasilnya produk baru, maka terhasillah kilang-kilang baru, kan? Okey, jual beli yang produk baru. Okey, perkembangan sains, perniagaan, orang makin ramai berniaga. Okey, bila kita hasilkan produk baru, maka perniagaan pun semakin berkembang. Mula-mula dia jual donat biasa. Lepas tu sekarang dah ada bomboloni, dah ada donat yang ada topping coklat, strawberry, kan? Itu salah satu reka bentuk lah. Reka bentuk. Okey, menyumbang kepada pembangunan perniagaan. Okey, seterusnya C, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Okey, manusia ni dia sentiasa nak yang memudahkan. Okey, jadi dia memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Okey, contoh lain apa? Awak nak pergi Ion, okey, tapi tak ada kereta. Okey, jadi sekarang ada apa?
perkhidmatan Grab Car. Okey, itu pun salah satu reka bentuk dan teknologi. Okey, jadi dia memenuhilah kehendak individu tu nak pergi Ion. Dia telefon Grab Car, walaupun dia tak pandai bawa kereta, dia tak ada kereta, tapi dia dapat pergi Ion. Okey, memudahkan urusan kerja melalui pengubah suaian. Okey, ini macam cikgu cakap tadi, inovasi. Produk yang ada dekat pasaran tu awak inovasikan, awak ubah sikit supaya lebih baik. Contohnya beg yang tak ada roda tadi awak tambah baik ada roda. Okey. Memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Okey, invensi ni nanti ada tajuk dia dekat akhir. Invensi ni maksudnya cikgu bagi tahu awal-awal kaedah untuk mencari jalan bagi memudahkan tugas manusia. Okey, inovasi ni macam cikgu cakap tadi, dia menambah baik kerja-kerja, menambah baik produk sedia ada. Contohnya beg tu tambah baik roda, okey. Dan kreatif tu kita cipta benda baru, kita cipta benda yang tak pernah ada, yang belum ada dalam dunia ni. Okey, kalau invensi tu macam sentiasa proses cari jalan. Okey, proses cari jalan untuk memudahkan tugas manusia. Okey, dan akhir sekali membuka laluan pekerjaya dan pekerjaan. Okey, bila adanya barang baru yang nak dihasilkan, jadi kilang-kilang baru akan dibuka. Okey, kemudian terbukalah laluan kerjaya ataupun orang yang nak bekerja. Okey, setakat ni kepentingan ada 6. Okey, boleh. Okey, kita tengok muka surat 18. Okey, ini contoh bidang yang ada dekat dalam Malaysia ni ataupun dalam dunia ni. Okey, ini bidang-bidang yang ada lah. Okey, bidang-bidang yang wujud, yang mengamalkan prinsip reka bentuk dan teknologi. Yang terlibat dengan reka bentuk dan teknologi. Okey, kebanyakan dalam dunia ni memang terlibat dengan reka bentuk dan teknologi. Okey. Contohnya dalam sektor industri, ada bidang kewangan, mesin, pembinaan, penghilangan. Okey, dulu orang nak keluarkan duit mesti kena pergi bank, cocok duit. Okey, sekarang dekat kedai dia dah boleh guna kad kan, debit card. Itu salah satu reka bentuk dan teknologi lah. Okey, dia tambah baik. Okey, ada bidang kejuruteraan, kesihatan, maklumat dan komunikasi, kediaman. Okey, kediaman ni yang biasa kita jumpa Contohnya periuk nasi. Dulu orang bakar dulu orang bakar sebab orang bakar api atas dapur gas. Sekarang dah ada periuk nasi, jadi senang, boleh tinggal. Okey, Azura, boleh. Okey, teruskan. Okey, contoh lagi apa? Okey, bekas atau tempat minuman. Okey, botol pun dah ada pelbagai jenis. Okey. Seterusnya, olahraga dan rekreasi, pengangkutan sains gunaan dan ketenteraan. Okey, yang ni awak boleh boleh baca sendiri sebabnya nanti kadang-kadang soalan ada dia suruh kategorikan. Okey, dalam bidang olahraga dan rekreasi, apa dia sub bidang yang ada? Okey, kelengkapan sukan, alatan perkemahan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, Aiman baru join. Okey, jadi kita belajar 3 benda. Yang pertama, kriteria reka bentuk yang baik. Yang kedua,
teknik pembinaan objek, cara nak bina objek, okey. Dan yang ketiga, kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, sekarang kita nak buat buku kerja. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, jika ada soalan yang lepas-lepas pun kalau ada yang tak faham boleh tanya Okey, cikgu bagi peluang siapa yang faham, yang tak faham tolong respon, yang nak tanya pelajaran yang lepas pun cikgu alu-alukan. Okey, dipersilakan. Okey, kita terus buat latihan dalam ni dalam buku kerja ni. Cikgu tak bagi latihan dekat online. Kita terus buka dalam ni. Okey. Okey, boleh buka muka surat 6. Okey, boleh buka muka surat 6. Okey, buat soalan yang atas tu. Yang ini. Cikgu rasa sama je. Ni, muka surat 6. Jumpa tak? Yang lain jumpa tak? Tolong respon. Okey, jumpa. Okey, boleh buat sama-sama kita buat sama-sama boleh? Okey, sediakan pen. Okey, dah naik sekolah menengah kita guna pen Okey, sediakan pen, sediakan pen je dulu. Okey. Okey, muka surat sebelumnya tak payah buat dulu, Iris. Okey, yang lain-lain muka surat sebelumnya tak payah buat dulu. Hari ni cikgu terus pergi kepada muka surat 6. Itu nanti cikgu bagi kerja. Untuk akan datang cikgu akan bagi kerja. Okey. Lepas ni ada SPM kan. Cikgu akan stop sekejap mengajar. Okey, awak akan buat modul. Okey. Kita pergi. Okey. Muka surat 6. Dia suruh tanda yang betul pada penerangan yang betul dan tanda yang salah pada petak yang salah. Okey. Kita tengok kepada A. Kreativiti. Okey, kreativiti. Apa maksud kreativiti? Bahagian tapak setereka boleh ditukar untuk disesuaikan dengan fabrik dan boleh dibersihkan. Boleh menggosok pakaian sambil berdiri. Okey, maksudnya dekat sini, okey, tapak setereka ataupun iron tu dia boleh tukar sesuai dengan fabrik. Okey, contoh kalau iron tudung dia tukar dengan tapak yang lain. Kalau iron baju kurung cotton dia tukar tapak yang lain. Boleh tukar-tukarlah ikut kesesuaian pakaian yang kita gunakan. Betul ke salah? Aiman, mana Aiman? Cikgu nak jawapan Aiman. Cuba jawab Aiman. A, betul ke salah? Penerangan tu dia terangkan kategorinya kreativiti. Tadi cikgu bagi tahu apa? Kreativiti tu benda yang tak pernah ada. Lepas tu kita cipta. Contohnya iron tu, iron sebelum ni tak ada kan lagi iron yang tapak boleh tukar-tukar. Okey, mana Aiman, betul ke salah? Okey, bagus Aiman, betul. Okey.
Yang kedua, B. Ergonomik. Setereka yang dihasilkan mesra pengguna iaitu ringan dan mudah disimpan. Okey. B. Ergonomik. Betul ke salah? Iris? Okey, betul Iris. Ergonomik. Setereka yang dihasilkan mesra pengguna iaitu ringan dan mudah disimpan. Maksudnya selesa. Okey, betul Nombor B, ergonomik, jawapannya betul. Okey, C, kecenderungan inovasi. Setereka yang dihasilkan unik dan berdaya saing. Okey, betul salah kelas? C. Kecenderungan inovasi setereka yang dihasilkan unik dan berdaya saing. Betul ke salah kelas? Okey, boleh komen. Inovasi. Inovasi apa? Okey, betul. Okey, bagus. Okey, jadi nombor 3 betul. Nombor 4, keaslian reka bentuk. Keterangannya, setereka yang dihasilkan bermutu tinggi dan mempunyai bentuk yang menarik. D ni betul ke salah? Keaslian ni mesti produk tu produk dia. Dia tidak meniru produk lain. Tapi keterangan dia ni lebih kepada apa? Kriteria kekuatan kualiti. Okey, jadi D salah. Okey? D sepatutnya kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Okey? Okey, bagus. Semua faham? Okey, E. Kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Dia punya penerangan setereka yang dihasilkan tidak meniru sepenuhnya produk orang lain. Okey, jadi E jawapannya apa? Okey, jawab E. Betul ke salah? Macam S. Zainal jawab tu. Okey, E juga salah. Bagus. Bijak semua. Okey. Okey, E itu sepatutnya keaslian reka bentuk. Okey. Jadi jawapannya apa tadi? Betul, 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 salah, salah. Okey. Siapa ada pen merah boleh terus tanda. Okey, seterusnya buka muka surat 8. Okey, buka muka surat 8. Okey, buka muka surat 8. Okey, jumpa tak kepentingan reka bentuk dan teknologi? Kepentingan reka bentuk dan teknologi. Jumpa. Okey, kalau jumpa, okey, boleh buat, awak tiru je yang dalam buku teks sama muka surat 8 yang atas tu. Okey, yang nombor 12 jangan buat dulu. Okey, buat yang nombor 11 tu. Okey, jawapannya ada di muka surat
berapa? Buku teks muka surat 17 yang kita belajar tadi. Ada 6. Okey, boleh buat tak? Okey, ini kerja terakhir awak lah. Cikgu dah bagi jawapan. Okey, boleh buat. Ada masalah lagi tak? Yang ni boleh buat. Boleh buat sekejap lagi. Cikgu cuma nak tahu apa, ada masalah tak? Pelajaran yang lepas faham? Kalau semua dah faham, cikgu nak tamatkan video live kita untuk hari ini. Okey, untuk next class nanti cikgu bagi tahu nak buat medium apa. Okey? Okey, kalau tak ada masalah, kita berhenti sampai sini sahaja. Okey, nanti siapkan yang muka surat 8 tu Okey, siapkan yang muka surat 8 tu, salin je balik yang macam dalam buku teks tu. Okey, jadi kerja awak ini sahaja untuk hari ini. Okey, yang pertama, awak tahu kriteria reka bentuk yang baik. Okey, dan yang kedua, awak boleh senaraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey. Okey, sekian saja daripada saya. Jumpa lagi next class. Okey, bye. Jaga diri semua.